Pertempuran Jitra adalah satu pertempuran yang berlaku pada 11 dan 12 Disember 1941 di kawasan Jitra, Kedah melibatkan pasukan British dari 11 Division India di bawah pimpinan Meja Jeneral David Murray Lyon. Division ke-11 India dipertanggungjawabkan dengan pertahanan bahagian utara semenanjung Tanah Melayu dengan askar-askar Jepun dari ketumbukan ke-25 di bawah pimpinan Lieutenant General Tomoyuki Yamashita. Pertempuran ini berkesudahan dengan kekalahan teruk tentera British yang membolehkan mereka mara melalui semenanjung Tanah Melayu tanpa diberikan tentangan berkesan sehinggalah membawa kepada kejatuhan Singapura pada 15 Februari 1942. Division ke-11 India ditubuhkan dalam bulan September 1940 dan diletakkan di bawah pemerintahan Markas Gerakan Tanah Melayu dengan tanggungjawab khusus untuk pertahanan bahagian utara semenanjung Tanah Melayu. Dalam bulan April 1941, Division ke-11 India dipindahkan ke bawah pemerintahan Kor ketiga India Panglima Lieutenant General Sir Louis Heath. Division ini berpangkalan di Jitra dengan dua daripada tiga brigadnya juga berpangkalan di Jitra. Pasukan Krochol yang terdiri daripada dua batalion dengan bantuan satu kompeni angkut berpangkalan di Pulau Pinang. Hanya 28 brigad India yang bertindak sebagai simpanan division berada agak jauh dengan pangkalan di Ipoh. Jitra ialah pertahanan hadapan semenanjung Tanah Melayu. Jitra penting kerana mengawal laluan jalan raya dan jalan kereta api dari utara ke selatan. Satu daripada tugas Division India ke-11 ialah melindungi pangkalan udara utama di Alor dan Aerodrom Sungai Petani dan Aerodrom Butterworth di Pulau Pinang. Pertahanan berikat di Jitra masih tidak lengkap sepenuhnya ketika peperangan Pasifik meletus. Division ke-11 India ditugaskan pada awalnya untuk melaksanakan operasi Matador di Selatan Siam. Matador dibatalkan dan sebaliknya Division Meja Jeneral Murray Lyon terpaksa mengambil kedudukan pertahanan dengan tergesa-gesa. Garisan dawai kawat didirikan dan periuk api kereta kebal dipasang ketika hujan lebat membanjiri peparitan cetek dan lubang meriam. Banyak wayar telefon lapangan diletakkan merentasi tanah lembap gagal berfungsi, menyebabkan hubungan terputus semasa pertempuran. Dua brigad di bawah Murray Lyon mempertahankan baris hadapan. Brigad India ke-15 terdiri daripada Regimen Leicestershire, Regimen Punjab 114 dan Regimen Jat 29 ditempatkan di sebelah kanan. Di sebelah kiri pula ditempatkan Brigad India ke-6 terdiri daripada Regimen East Surrey, Regimen Punjab 18 dan 216. Bateri artileri daripada Regimen Medan ke-155, Regimen Gunung ke-22 dan Regimen Anti Kereta Kebal ke-80 memberikan sokongan artileri. Brigad India ke-28 Kesemua Gurkha diletakkan sebagai simpanan dan berada di Ipoh lebih kurang 120 batu dari Jitra. Jarak medan hadapan sepanjang 14 batu merentangi kedua jalan dan landasan kereta api dan melepasi jauh ke kiri dan kanan dari bukit yang diselitupi hutan di sebelah kanan hingga melepasi sawah padi dan ladang getah sehingga paya bakau pasang surut di sebelah kiri. Garis pertahanan ini digelar sebagai Garis Jitra. Pada petang 11 Disember sudah menjadi jelas bahawa kedudukan pertahanan akan diserang. Anggota brigad-brigad baris hadapan, yakni brigad ke-6 dan ke-15 telah menghabiskan masa beberapa hari sebelum itu untuk memasang kawat duri, mengenal pasti kawasan tembakan, memasang periuk api dan persiapan pertahanan lain. Persiapan ini mengambil masa kerana bekalan terpaksa dipunggahkan semula daripada kereta api, sebahagian bekalan disimpan dalam kereta api sebagai persiapan operasi Matador, tiada persiapan dilakukan sebelum itu kerana pihak British khawatir akan kehadiran pengintip dan persiapan awal akan mendedahkan lokasi pertahanan. Pada akhir petang 11 Disember sebuah pasukan kereta kebal Jepun muncul dan menyerbu pertahanan British di utara bandar Jitra. Ia merupakan kali pertama tentera India melihat kereta kebal. Serangan ini menumpaskan Regimen Punjab 114 dan Rifle Gurkha 21. Jeneral Murray Lyon meminta kebenaran berundur dari Jitra ke kedudukan yang telah dipilihnya sekitar 30 km ke selatan, di Gurun. Ia merupakan pertahanan semula jadi, sungguh pun ia tidak diletakkan dalam kedudukan pertahanan aktif. Jeneral Percival dengan tegas menolaknya. Dia bimbang sebarang pengunduran seawal dan sejauh itu akan melemahkan moral pada tentera dan penduduk awam. Murray Lyon diberitahu bahawa pertempuran mesti dilakukan di Jitra. Menjelang petang 11 Disember keadaan semakin buruk sehinggakan menjelang pukul 7.30 petang, Murray Lyon sekali lagi meminta kebenaran bagi berundur ke kedudukan di Gurun. Jeneral Percival akhirnya bersetuju bahawa dia diberikan pilihan untuk berundur dari Jitra. Tugas Jeneral Murray Lyon kini adalah cuba mempertahankan utara Kedah dan menghalang kereta kebal musuh pada kedudukan halangan semula jadi yang baik dan membahagi tenteranya dalam kedudukan sepanjang dua jalan selari utara selatan yang merentasi kawasan menanam padi dan dengan itu dapat kedudukan lebih baik bagi artilerinya. Pada 10 malam, Division India ke-11 diperintahkan berundur ke tebing selatan Sungai Kedah di Alor bermula tengah malam 12 dan 13 Disember. Lieutenant General Arthur Percival menyatakan pengunduran ini adalah sukar dalam keadaan yang paling baik.
Dengan tentera letih, percampuran unit akibat pertempuran, putus hubungan dan gelap malam, ianya tidak dapat dielakkan bahawa arahan lewat dan dalam sesetengah kes tidak sampai kepada penerimanya. Ini adalah apa yang berlaku. Sesetengah unit dan sub-unit berundur tanpa masalah. Yang lain, mendapati diri mereka gagal menggunakan satu-satunya jalan, terpaksa mencari jalan sebaik mungkin merentasi desa. Di sebelah kiri, tidak terdapat jalan, dengan itu sesetengah kumpulan sampai ke pantai dan menaiki bot berkumpul kembali jauh ke selatan. Sesetengah yang lain, masih dalam kedudukan yang sama menjelang pagi berikutnya. Masalahnya adalah pengunduran, sungguh pun perlu dilakukan, terlalu pantas dan terlalu rumit bagi tentera yang tidak teratur dan penat. Pada 12 Disember pasukan British melakukan serangan balas terhadap Jepun, namun usaha ini dapat dipatahkan. Sebaliknya pihak Jepun menyerbu jambatan tunggal merentasi Sungai Bata. Serangan ini berjaya dipatahkan pasukan Rifle Gurkha 22 dengan bantuan unit-unit Regimen Inggeris, Leicester dan Surrey. Pada jam 2 pagi, jambatan itu dimusnahkan dan batalion-batalion British berundur melalui pengawal belakang yang dibentuk oleh Rifle Gurkha 29 yang bertempur sengit sekali lagi bagi melengahkan kemarahan Jepun sebelum turut sama berundur. Menjelang tengah hari, kesemua hubungan dengan musuh terhenti. Selepas 15 jam pertempuran sengit, Division ke-5 Jepun menawan Jitra dan bersamanya sejumlah besar bekalan pihak berikat di kawasan tersebut. Sekitar masa yang sama, pesawat perkhidmatan udara tentera laut Imperial Jepun melakukan serangan udara besar-besaran terhadap Pulau Pinang, membunuh lebih dari 2,000 orang awam. Selepas kemusnahan kebanyakan kapal terbang pihak berikat di Alostar, General Percival memerintahkan semua kapal terbang, sehingga ketibaan bantuan dari seberang laut, akan digunakan bagi mempertahankan Singapura dan bagi melindungi konvoi bekalan bergerak ke utara dari Singapura ke Malaya. Major General Murray Lyon dilucutkan pemerintahan pada 23 Disember 1941 oleh General Percival. Sementara ketiga-tiga komander, semua mendapat kecederaan, brigadnya diganti.